episod nombor 1 bersama pemimpin nombor 1. Satu penghormatan yang amat tinggi untuk Tauhid Talk Show. Dan pada kali itu kita akan berbual bicara mengenai Sarawak tercinta bersama seorang ikon yang sangat sayang dengan bumi Kenyalang. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bentun Datuk Abang Jopeng, Ketua Menteri Sarawak. Assalamualaikum Datuk Tinggi. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Ya, Ubi. Gesep hari tu. Memang gesep. Okey Datuk Tinggi. Semua nak tahu sebenarnya Datuk Tinggi. Macam ni rasa sebenarnya menggalas tanggungjawab sebagai seorang Ketua Menteri tu. Mungkin Datuk Tinggi boleh share. Ya, kita mesti tahu bahawa acuannya berbeza. Okay. Kerana negeri Sarawak adalah negeri yang berbilang kaum, berbilang agama. Sudah tentu kita hendaklah melaksanakan tugas kita dengan memenuhi kehendak masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang agama. Sebabnya kalau nak mengalaskan tugas sebagai Ketua Menteri negeri Sarawak, kita hendaklah tahu dengan keadaan negeri. Dengan suku kaum yang cukup banyak, agama yang berbilang bangsa. Sebab itu saya dari mula lagi, sebelum menjadi Ketua Menteri pun, ketika saya dipinta oleh pemimpin yang dahulu untuk menjadi wakil rakyat dan masuk ke gelanggang politik ini. Saya satu saja pegangan saya, bahawa dalam masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, referens saya ialah iaitu pemerintahan di Madinah. Yang berteraskan kepada piagam Madinah, di mana Rasulullah memberikan satu pentadbiran yang adil kepada masyarakat Ansar dan Mujahirin, antara orang Islam dan bukan Islam. Ini menjadi model kita di Sarawak. Model, ya, Alhamdulillah. Datuk Tinggi, Sarawak Pay, Petros, Development Bank of Sarawak, Endowment Fund Sarawak, Bantuan Ibu Bersalin, Kenyalang Gold Card, Inisiatif Graduan Pelang Sarawak, Pengangkutan Awam Mesra Alam, Rangkaian Jalan Pesisir dan banyak lagi inisiatif yang menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang cukup unik dan yang pertama dalam Malaysia dari segi perancangan dan pelaksanaannya. Datuk Tinggi, what drives you to plan and execute all these bold initiatives with such confidence? Yang pertama saya buat selepas jadi Ketua Menteri dalam masa 3 bulan ialah mengambil alih Bakun Dam daripada kerajaan pusat. Ini bukan senang, tetapi Alhamdulillah dengan bantuan pertolongan pemimpin kerajaan pusat ketika itu, saya telah dapat mengambil alih Bakun daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri dengan harga yang berpatutan. Dengan adanya Bakun di bawah kerajaan negeri bermakna semua bekalan elektrik adalah dalam kuasa kerajaan negeri. Selepas itu, saya nampak bahawa kita berkendakkan dana untuk kita melaksanakan projek-projek yang begitu penting, masuk infrastruktur. Sebab itu saya tubuhkan Development Bank of Sarawak yang memodel kepada Asia Development Bank dan World Bank. Inilah banyak lagi lah yang boleh saya cerita. So, Datuk Tinggi, bila kita tadi sentuh hal jalan pesisir, rangkaian jalan pesisir, satu perkara yang sangat sinonim apabila adanya rangkaian jalan pesisir itu mesti ada jembatan, ya, untuk melengkapkan rangkaian tersebut.
Dan akhir-akhir tu, mun pergi kedai kopi je Datuk Tinggi, duduk di Sia kah, duduk di situ pengilan kah, orang akan kelakar hal isu jambatan. Kita dah mula yang dah diumumkan oleh Datuk Tinggi, kira-kira dalam 12 buah jambatan yang bakal dibina menggunakan dana kerajaan negeri Sarawak tu. Boleh Datuk Tinggi ulas sedikit mengenai pembinaan jambatan? Sebab itu saya tadi sebut pasal Development Bank of Sarawak. Apabila saya ada model baru, iaitu model alternative financing, berteraskan kepada ciri-ciri perbankan, maka saya lihat saya ada dana yang harus saya laksanakan bagi mendapat dana untuk membuatkan infrastruktur seperti jambatan. Setakat ini kita sedang membelanja kira-kira 6 bilion ringgit untuk jalan pesisir dan jambatan. Jambatan Batang Lupa saja yang terpanjang di Malaysia menyeberangi sungai. Yes. Yang kedua panjang ialah Batang Lasak. Maka 12 jambatan ini akan menghubungi seluruh kawasan pesisiran. Khasnya di kawasan Kuala Rajang. Dan ini akan membuka kawasan pembangunan baru, termasuk pertanian dan juga ternakan ikan di kawasan tersebut. Dan ini akan menambahkan hasil pertanian kita dan juga mobility. Motor dapat datang, lori dapat datang pakai hantar barang. Jadi dana ini adalah satu modal yang tidak ada digunakan di tempat lain. Maka saya telah ada model ini dan ada juga orang nanya, besar harganya. Gini nak bayar. Kita mesti tahu bahawa jambatan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Jadi waktu kita bayar yang mengikut progressive payment lah. Tetapi dana kita sudah ada menerusi dana kita yang dapat daripada bank kita sendiri. Ini tidak ada berlaku di tempat lain. Bahkan rakan kita di Semenanjung pun bertanya dengan saya, ahli ekonomi, how did you do it? Then I said, you learn from the theory of banking. Kerana teori banking kita tahu, kita boleh beri pinjaman 10 kali ganda daripada deposit. Jadi daripada itulah saya gunakan alternative funding. I think the first di Malaysia tu yang gunakan cara tu. Sebab tu saya dapat jalankan pembangunan jambatan, jalan pesisir, termasuk bekalan air dan bekalan elektrik di kawasan Lubanda. Ini adalah satu yang sangat penting dalam pembangunan bandar. Kita kembali nak mengucap tahniah terlebih dahulu dengan kita. Khasnya mengenai kejayaan kes Sarawak versus Petronas dalam tuntutan cukai 5% ke atas produk petroleum Sarawak. Datuk Tinggi, kami orang semua tertanya bagaimana tercetusnya ilham Datuk Petinggi untuk kenakan cukai tersebut dan mendapat Datuk Tinggi kongsikan manfaat kepada negeri Sarawak dan hasil petroleum cukai tersebut. Ya, sebenarnya ketika di bawah pimpinan Tok Nan berkendakkan kita meminta Petronas memberikan royalti yang tinggi daripada apa yang kita terima sekarang. Sekarang kita terima 5%. Dan Tok Nan berkendakkan supaya ia dinaikkan kepada 20%. Selepas beliau meninggal, saya teruskan usaha ini dan saya rujuk kepada perlembagaan kita, Perlembagaan Malaysia. Di bawah schedule 10, sebenarnya kita tidak dapat
tidak boleh Tidak boleh. mendapat royalti lebih daripada 10%. Ini dalam perlembagaan. Perlembagaan. Dan selepas itu saya bacalah perlembagaan kita dengan peruntukan-peruntukan yang ada yang boleh memberikan pendapatan lebih kepada Sarawak dari sudut minyak dan gas. Pertama, saya lihat di dalam 9 schedule di bawah perkara yang di bawah state list, iaitu perkara land code dan juga apa yang disebut dalam perlembagaan itu peruntukan 2C, di mana kalaulah ada prospecting license dan juga mining list, itu adalah dalam kuasa kerajaan negeri. Tetapi di bawah federal list, iaitu di bawah kerajaan pusat, kalau kita membangunkan minyak dan juga hasil-hasil daripada bawah tanah, ialah di bawah kerajaan pusat. Tetapi peruntukan itu menyebut subject to 2C of the state list. Bermakna kalau diluluskan di bawah peringkat negeri, barulah mereka boleh ngalik minyak, kata orang. Jadi saya lihat itu sebagai satu kekuatan kita yang ada. Nombor dua ialah mengenai dengan cukai jualan. Di bawah perkara 95B-3 dalam perlembagaan Malaysia, Sarawak diberi kuasa untuk merumuskan ataupun mempunyai undang-undang di mana Sarawak boleh melaksanakan cukai jualan. Dan di bawah 10 schedule pula memang ada state list, special provision for Sabah in Sarawak, sales tax. Sales tax. Sebelah saya melihat peruntukan-peruntukan itu dalam perlembagaan dan saya rujuk kepada peguam kita. Dan peguam pun mempunyai pandangan yang sama. Sebab itu saya laksanakanlah kuasa kita dalam perlembagaan untuk melaksanakan cukai jualan ke atas produk minyak dan gas. Itulah mulanya. Memanglah Petronas tak setuju. Petronas bawa ke mahkamah. Maka mahkamah pun menolak di Kuala Lumpur atas technical ground. Dan mereka tidak mahu membayarkan cukai jualan. Apabila mereka tidak membayar, saya quote apa yang ada dalam undang-undang, saya bawa ke mahkamah. Alhamdulillah kita menang. Alhamdulillah. Dalam perbicaraan tersebut. Dan hari ini mereka withdraw appeal. Dan mereka bersetuju untuk membayar cukai kepada negeri Sarawak. Bermakna kita ada tambahan revenue pendapatan ke negeri Sarawak. Berapa bilion tu Datuk? Kira-kira yang dikira oleh pihak Comptroller of Tax kita di Sarawak lebih kurang banyaklah 3 bilion. 3 bilion. Lebih kuranglah 3 bilion. Alhamdulillah. Dengan harga minyak kira-kira 50 US dollar per barrel. Tapi tahun ini harga telah menurun. Maka mungkin ia boleh di antara 2 kepada 3 bilion. Maka mereka akan membayar cukai 2019 dan tahun ini juga mereka terpaksa bayar 2020. Adalah rezeki tambah untuk orang Sarawak. InsyaAllah berita baik ya untuk orang Sarawak. So, Datuk Tinggi, kita dilanda pandemik COVID-19. Bencana tu telah mengubah landscape ekonomi, sosial, bukan hanya seluruh dunia
dan Sarawak terkecuali daripada perubahan tersebut. Pelbagai sektor terkesan dan kita percaya kerajaan negeri telah membelanjakan sejumlah wang yang cukup banyak melalui pakej rancangan ekonomi dalam untuk membantu rakyat dan industri yang terkesan seluruh negeri Sarawak tu. Boleh kongsi Datuk Tinggi berapa jumlah pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan dan apakah perancangan kerajaan negeri Sarawak yang seterusnya dalam memulihkan ekonomi negeri, khususnya dalam usaha kita untuk nak menuju negeri maju 2030. Datuk Tinggi. Kita ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama ialah kita memberi bantuan kepada mereka yang terjejas, termasuklah industri kecil dan sederhana, mereka yang bekerja sendirian dan juga B40, termasuklah juga frontliners. Maka kita di bawah bantuan Sarawak Ku Sayang. Kita sebenarnya jumlah yang kita keluarkan ialah 2.3 bilion. 2.3 bilion. Yang terbesar di kalangan negeri-negeri Malaysia. Bahkan Datuk Mustafa Muhammad dalam lawatannya baru-baru ini telah mengucapkan terima kasih kepada kita. Sarawak has contributed a lot. Saya kata kita nak tolongkan rakyat kita yang terjejas. Ini pendekatan kita pertama lah. Termasuk kita beri face mask mula-mula dulu kan. Dan juga bantuan-bantuan yang lain. Kita in kind, kita minta mereka tak apalah kita turunkan bayar sewa, local authority dan seterusnya. Pendekatan kedua ialah bagaimana hendak memulihkan ekonomi kita selepas pandemik. Walaupun sekarang belum lagi, kita masih ada PKP. Walaupun PKP kita longgarkan. Apa yang kita buat ialah secara kebetulan saya telah meluluskan kerajaan negeri lah. Banyak projek di luar bandar, infrastruktur dan seterusnya. Bermakna dari sudut ekonomi, aliran wang telah masuk dalam ekonomi kita melalui projek yang besar-besar ini. Jadi ini akan memulihkan construction sector. Kalau construction sector kita pulihkan, sudah tentu bekalan. The chain akan melibatkan sektor-sektor yang lain. Sektor yang agak terjejas yang mungkin lambat kita pulih ialah perkhidmatan, termasuk pelancongan. Kerana kita dahat penerbangan kita had, kemasukan, kita takut kita kena jangkit COVID-19 import lah. Jadi kita akan menghadkan penerbangan ke Sarawak. Maka ini akan menjejaskan sedikit pelancongan. Mungkin semua semua ingin nak tahu. Datuk Tinggi itu seorang yang cukup orang madah busy, yang cukup kesia ke situ, meeting di siang, function di situ, dan sentiasa everyday your schedule yang very tight. Tapi bila MCO Datuk Tinggi diam di rumah, nanti dapatkan sini-sini, semua nak tahu apa sebenarnya rutin Datuk Tinggi bila berada di rumah. Sebenarnya saya pun kena kuarantin 14 hari. 14 hari? Di rumah. Apabila seorang pegawai saya kena positif COVID. Jadi waktu 14 hari tinggal di rumah lah. Selain pada naga TV, macam buku, beramal-ramal sikit lah. Saya bekerja juga online. Work from home. Work from home. Daripada rumah. Secara kebetulan sudah ada teknologi Zoom. Zoom ini sebenarnya
Dia macam Skype, Ah, an extension of Skype. yes. Jadi kita guna Zoom lah. Saya berhubung dengan SS, Mhm. saya berhubung dengan menteri untuk kita teruskan kerja kita, sebab kadang-kadang apa yang dibincang di dalam State Disaster Committee, Mhm. they have to refer to me. Exactly. Yeah. Jadi saya bekerja dari Mhm. rumah. Dari rumah. Saya rasa kita di Sarawak beruntung sebab industri teknologi ini saya usahakan daripada 2017. You really Sep- emphasize on technology. Selepas saya jadi mengambil alih Datuk Nan, kita ada IDEX, International Digital Economic Mhm. Conference. Yes. Jadi saya nampak orang Sarawak dah boleh. Kena apabila mereka nak membeli ikan pun, orang nelayan pun pakai apps. Pakai apps. That shows orang kita boleh menggunakan teknologi. Bila berkelakar hal MCO lagi kuarantin Datuk Tinggi, dia minta izin nak nanya lah. Berapa kali kita kena swab test Datuk Tinggi? Saya kali kedua saya kena swab. Lepas saya hari ke-10 swab lagi. Saya nak keluar aku swab lagi. Ya 3 kali lah. 3 kali. Masuk mulut tu saya dah nak masuk hidung. Ya, mudah nak tapi okeylah. Okay. Alhamdulillah. Tapi yang merupakan satu sacrifice, satu pengorbanan daripada seorang pemimpin kerana nak pergi ke on the ground, nak berkongsi dengan rakyat jelata, nak tahu apakah yang apa yang berlaku dengan rakyat dan sebagainya, sampai kena swab test. Satu pengorbanan. Kita beralih ke Sarawak negeri termaju menjelang 2030. Apa harapan peribadi Datuk Petinggi selaku anak jati Sarawak yang sangat sayangkan Bumi Kenalang yang tercinta tu? Apa harapan kita? Perkara pertama, saya berbincang dengan rakan saya, khususnya dari sudut ekonomi luar bandar. Para pertanian kita household mesti mempunyai pendapatan lebih kurang 3,500 hingga 4,000. Bermakna insyaAllah dengan infrastruktur yang ada, kita tingkatkan pertanian kita dengan menggunakan kaedah yang moden, termasuklah IoT daripada pengeluarannya. Ini pertama. Keduanya, dari sudut pendidikan, kita mesti mengeluarkan para lulusan graduate kita yang berkualiti. Dan juga selain daripada itu, kita ada latihan. Umpamanya kalau IT, kita akan trainnya lagi post IT daripada universiti melalui latihan praktikal yang agak tinggi sikit, yang kita minta Centek untuk melatih. Umpamanya dari sudut AI, iaitu Artificial Intelligence, kita hendakkan mereka tahu dengan cyber security, yang sebenarnya everything on cyber lah, termasuk augmented reality dan virtual reality. Ini semua jurusan baru. Dan mau tak mau, ini adalah satu daripada kaedah pembangunan ekonomi masa depan. Termasuk pertanian IoT menggunakan teknologi. Jadi maknanya, keduanya ialah dari sudut latihan dan pendidikan talent anak Sarawak. Nombor tiganya ialah infra yang ada di negeri Sarawak adalah first class infra. Kalau kita masih lagi kampung tak ada air, how can you call yourself as negeri termaju? Negeri maju. That's why sekarang ini kita beri tekanan kepada bekalan elektrik dan air di luar bandar. Dan ini akan menjadi satu kaedah yang penting. Dan keempat ialah kita mesti mempunyai apa yang didekati dalam negeri-negeri Melayu, termasuklah saluran maklumat. Dan ini bermakna kita telah menyeluruh daripada maklumat, daripada industri
termasuk manufacturing Yes. lah, pertanian dan juga talent. Talent. Mhm. Saya mengambil Estonia sebagai model. Negara Estonia adalah negara kecil, tetapi satu negara yang telah memberi impak yang besar kepada European Union. Sebab itu saya nampak Sarawak boleh menuju ke arah macam Estonia. Kerana sebenarnya orang Sarawak tu banyak talent, Betul. tapi belum di-challenge. Dan kalau mereka dilatih dan mempunyai iklim yang Betul. baik, Betul. I think mereka akan berjaya. Mhm. I'm very confident lah. Mhm. 2030 we can achieve it. Mm. But have to work hard lah. Yes. Untuk memberikan the best for the betterment of Sarawak. Ya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang amat berhormat dan tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Jopeng, Ketua Menteri Sarawak. Terima kasih dari Taufik Talk Show.